Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat bersama berkumpul di dalam dewan pengajian kita ini bersamaan dengan hari yang ke-17 daripada bulan Ramadan. Dan kita pada petang ini akan membicarakan berkenaan dengan tajuk Ramadan dan Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran. Oleh kerana hari ini adalah hari umum, hari cuti umum, bersempena dengan nuzul Quran di negara kita ini, suka saya menjadikan topik perbahasan kita pada petang ini sebagai berkaitan dengan Al-Quran juga. Cuma yang saya nak sampaikan, hadirin dan hadirat, bukanlah peristiwa tentang penurunan Al-Quran itu bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, iaitu daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, daripada langit dunia turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur, secara berperingkat-peringkat. Bukan itu yang saya nak sampaikan pada petang ini. Cuma yang ingin saya sampaikan, hadirin dan hadirat, ialah bagaimana kita menurunkan Al-Quran itu ke dalam hati kita sendiri. Bagaimana kita nak turunkan Al-Quran ke dalam jantung hati kita ini. Jadi yang saya ingin kongsikan ialah cara-cara kita nak masukkan Quran ke dalam hati. Jadi saya kongsikan pada petang ini ada 5 cara untuk kita memasukkan, menurunkan Al-Quran ini ke dalam jantung hati kita, hadirin dan hadirat. Yang pertama sekali ialah cara kita nak masukkan Quran ke dalam hati ialah dengan membaca Al-Quran. Ialah dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini dia boleh menyebabkan Quran masuk ke dalam hati kita. Seterusnya, Quran membersihkan hati kita daripada kotoran. Quran menyucikan hati kita daripada kotoran. Kita dapat tengok buktinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyiduna Osman ibnu Affan. Osman ni kita tahulah hubungan dia dengan Quran sangat dekat. Bahkan mushaf yang kita baca pada hari ini pun dipanggil sebagai mushaf apa? Osmani. Hadirin dan hadirat. Dan Osman meninggal dunia ketika sedang membaca Quran. Dia meninggal ketika sedang membaca Quran. Hubungan dia dengan Quran dekat, hadirin dan hadirat. Kita pun tahu bahawasanya pada akhir hayat Osman ibnu Affan, dia sedang baca Quran, dan ketika itu masuklah pemberontak yang datang nak menyerang Sayyiduna Osman ibnu Affan. Dan akhirnya ketika itu ditikam Sayyiduna Osman ibnu Affan. Dan ayat yang terakhir yang pada ketika itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahawasanya darah Sayyidina Osman daripada dada beliau tertumpah sehinggalah kepada ayat fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah, Allah akan menjaga kamu. Begitu. Lalu akhirnya yang saya ingin sampaikan, dia sebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi
di dalam kitabnya Al-Jami' li Syu'abil Iman, hadirin dan hadirat, dia kata law tahuratil qulub ma syabi'na min kalami rabbina. Kalaulah hati kita ini benar-benar bersih, dia kata begitu. Sayyidina Osman kata, kalaulah hati kita benar-benar bersih, nescaya ia tidak akan pernah kenyang daripada Quran. Maknanya kalau hati bersih, hati tu tak akan kenyang daripada Quran. Apa makna tak akan kenyang daripada Quran? Orang yang mudah kenyang ni, kalau dia makan nasi atau makan makanan, sekali suap pun dia dah rasa kenyang. Maknanya dia makan sikit sahajalah. Tapi orang yang tak rasa kenyang, dia akan makan, orang kata satu pinggan pun tak cukup, 2 pinggan pun tak kenyang lagi, dia nak tambah lagi. Kita kalau bab makanan memang kena rasa kenyang lah cepat. Tapi dengan Quran tak. Quran ni kena rasa tak cukup. Maksud dia apa? Kalau orang yang cepat kenyang dengan Quran ni, dia baca satu muka Quran, dia kata apa? Cukup lah tu. Baru baca satu muka. Puasa-puasa ni dahaga pula baca lebih-lebih, dia kata. Sehari puasa ni tak larat pula baca 2-3 muka surat. Jadi dia baca satu muka, dia baca 2 muka, dia kata jadi-jadilah tu. Cukup-cukup lah tu. Yang ni tak sepatutnya. Sebaliknya kata Sayyidina Osman, kalau hati kita bersih, kita tak akan kenyang daripada Quran. Maknanya baca dah 10 muka pun tak cukup lah, tambah lagi. Baca 20 muka tak cukup, tambah lagi. Itu petanda, isyarat hati bersih, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu kita nak masukkan Quran ini ke dalam hati kita, kita kena baca Quran selalu. Bahkan baca Quran ini, macam saya katakan tadi, dia bukan semata mendatangkan kelebihan itu sahaja. Banyak lagi lah kelebihan membaca Quran. Quran ni kita boleh dapat benefit, manfaat daripada pelbagai sudut. Tapi sudut terbesar saya rasa membaca Quran. Sudut dari sudut pahala. Macam yang tuan-tuan maklum, kalau kita baca satu huruf, kita dapat satu kebaikan. Satu kebaikan diganda 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Yang mana terjemahannya hadis riwayat al-Imam Tirmizi. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Quran, bukan baca satu ayat, bukan satu surah, bukan satu juzuk, tetapi satu huruf daripada Quran. Huruf yang kita kata alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha itu. Kalau kita baca satu huruf daripada Quran, Nabi kata falahu bihi hasanah. Seseorang yang membaca tu mendapat satu kebaikan daripada bacaan satu huruf. Wal hasanatu, satu kebaikan bi'ashri amsalihah, bersamaan 10 kali ganda. Satu kebaikan bersamaan 10 kali ganda. Ini dikuatkan lagi dengan ayat Quran. Allah kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa buat satu kebaikan, dia dapat 10 ganjaran pahala. Kemudian Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak kata yang alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Maknanya bacaan kita alif lam mim sahaja, satu ayat 30 pahala. Siapa nak bagi 30 kepada kita dengan satu alif lam mim? Tak sampai 3 saat pun, hadirin dan hadirat. Kalau kita dapat 30 pahala. Ada orang kita tengok, zalika alkitabu la raiba fi. Ini 100 lebih dah pahala kita dapat daripada bacaan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Jadi siapa nak bagi 100 lebih? Kalau RM100 orang nak bagi kita pun dalam tempoh kurang 5 saat, siapa nak bagi? Tapi ini dapat pahala. Pahala lagi besar, pahala lagi bernilai daripada duit. Duit menimbun tak memberi kesan kepada kubur, tapi pahala yang banyak dalam kubur kita selamat, akhirat apatah lagi, hadirin dan hadirat. Kerana kita akan dinilai berdasar banyak pahala ke kurang pahala, bukan banyak harta atau kurang harta. Allah kata fa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi aisyatir radiyah. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maknanya pahala dia besar, berat, pahala dia besar. Allah kata fahuwa fi aisyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang dia redha, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari satu sudut, baca Quran bukan semata Quran masuk ke dalam hati, tetapi baca Quran memberi manfaat dunia dan akhirat.
Dari sudut akhiratnya, pahala kita banyak. Dari sudut akhirat lagi, saya nak kongsikan sebuah hadis Nabi, fadilat membaca Al-Quran ini, bahawasanya baginda mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kata Nabi SAW, kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat kepada para sahabatnya. Sepatutnya ayat tu dia akan jadi macam mana? Bacalah Quran, kerana Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Sepatutnya begitulah. Tapi Nabi tak kata macam tu. Nabi tak kata fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqurra'ihi. Nabi tak kata macam tu. Tapi Nabi kata apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ashab ni jamak kepada sahabat. Maka terjemahannya, Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para sahabatnya. Jadi maknanya kita kena baca Quran. Baca Quran dalam sifat kita ni bersahabat dengan Quran. Apa makna baca Quran dengan sifat bersahabat dengan Quran? Sahabat ni daripada makna sahibah, iaitu berdamping, bersama, sentiasa bersama. Dan kalau kita ada kawan, kalau kita ada sahabat, sahabat kita ni sahabat sejati yang ada bersama kita ketika apa? Ketika senang dan susah. Ini sahabat sejati. Kalau kita ada kenalan, dia hanya bersama kita waktu kita senang je. Bila kita susah, kita minta tolong dia, aku sibuk lah, kata, tak free lah, tak lapang lah. Dia tak pernah ada dengan kita ketika kita susah. Adakah ini sahabat? Kita pun tak anggap dia sebagai sahabat. Kerana time kita ajak makan mewah-mewah, dia datang, contoh. Tapi bila kita susah, dia buat tak peduli sahaja ke kita. Jadi ini bukan sifat sahabat sejati. Maknanya apabila ada keperluan, apabila ada kepentingan tertentu, baru kita bersama dengan dia. Ini bukan sahabat sejati. Quran pun macam tu. Sahabat Quran bukan mereka yang bila ada kepentingan baru dia cari Quran. Bukan. Maknanya sahabat mereka yang disifatkan sebagai sahabat Quran bukan mereka yang hanya ada mencari Quran ini, membaca Quran ini bila dia ada apa? Kepentingan. Tidak. Sebagai contoh apa? Hadirin dan hadirat, kadang-kadang ada sebahagian orang kita ni, bila motor dia hilang, baca Yasin. Hadirin dan hadirat, sebelum ni dia tak pernah baca Quran pun. Maknanya bila mencari Quran, bila apa? Bila ada musibah. Contoh dia, bila ada masalah, barulah nak baca Quran. Tiba-tiba tu anak nak SPM, nak dapat kejayaan, baca surah Yasin sebagai contoh. Maknanya bila dia nak sesuatu, maknanya nak kejayaan, baca Quran. Nak selamat, nak jumpa motor hilang, ditimpa musibah, baca Quran. Ini bukan sahabat Quran. Kerana sahabat Quran ni bukan mereka yang hanya mencari Quran ketika susah. Tidak, hadirin dan hadirat. Tapi bila dia tengah senang, dia tengah lapang, dia sihat, dia abaikan Quran. Bila dia sakit sekali lagi, barulah tolong baca Quran sikit kat aku. Contoh, bila dia tak sihat, tolong baca Quran. Gitu. Maknanya ini bukan sifat sahabat Quran. Maka bila Nabi SAW sebut tadi, bacalah Quran kerana Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para sahabat Quran. Maknanya Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada setiap keadaan. Itu makna dia. Tak kiralah dia tengah sihat pun dia baca Quran, dia tak sihat pun dia baca Quran. Dia lapang pun dia baca Quran, dia sempit pun dia baca Quran. Dia senang dia baca Quran, dia susah pun dia baca Quran. Inilah sifat sahabat Quran. Jadi Quran akan datang memberi syafaat. Syafaat ni apa makna dia? Pertolongan. Syafaat ni bantuan. Itu makna syafaat. Jadi ini antara kelebihan membaca Al-Quran. Fadilat dia dapat kedua-dua kelebihan yang telah saya sebutkan tadi, menambah pahala yang begitu banyak, dan juga Quran membantu kita pada hari kiamat, memberi syafaat pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sidang jemaah, kita nak masukkan Al-Quran ini ke dalam hati kita. Yang kedua ialah mendengar bacaan Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran. Yang pertama baca, yang kedua dengar. Ada orang dia tidak baca tetapi dia dengar. Dapat manfaat tak? Kita kata dapat. Cuma kita kata membaca Quran ni dia dapat manfaat yang lebih dari sudut pahala tadi. Maknanya satu huruf dia baca, sebab Nabi ikat man qara'a. Qara'a ni baca.
Siapa yang baca satu huruf, dia dapat satu kebaikan ganda 10. Tapi kalau mendengar, dapat tak manfaat? Kita kata dapat. Besar juga kebaikan dan besar juga manfaat. Allah kata dalam Quran, di dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-204. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ini Allah kata, apabila dibacakan Al-Quran, ada dua tuntutan kepada kita ni yang mendengar bacaan Quran. Apabila dibacakan Quran, pertama, fastami'u lahu, dengar dengan teliti. Dengar dengan teliti. Dengar dengan teliti ni maknanya jangan buat benda lain. Dengar dengan fokus, hadirin dan hadirat. Ada orang dia sambil dengar, sambil dia masak. Ini bagi saya tak fokus. Sambil dengar, sambil lipat baju, sambil dengar, sambil siram pokok bunga. Jadi dia pasang je Quran, tapi dia buat benda lain. Bagi saya ini tidak fokus, hadirin dan hadirat. Fokus ni maknanya dia duduk dan dia dengar betul-betul. Macam ada orang dia dengar ceramah, sebagai contoh. Tangan main game, hadirin dan hadirat, sebagai contoh. Duduk main game. Adakah dia fokus kepada ceramah yang disampaikan? Pada saya tidak. Kalau saya sendiri pun, saya tak boleh fokus. Sambil dengar ceramah, sambil buat benda lain, tak boleh fokus, hadirin dan hadirat. Kerana orang yang kalau dia mendengar dan dia fokus ni, maknanya dia memang betul-betul tumpu. Ada orang kata, ustaz, saya ni memang Allah bagi kelebihan, boleh buat 3 benda dalam satu masa. Itu kalau setakat itu saya pun boleh buat, hadirin dan hadirat. Sambil bawa kereta pun boleh main handphone, bukan tak boleh. Itu pun 2 in 1 juga. Sambil bawa kereta boleh dengar radio, main handphone lagi boleh buat juga. 3 in 1 lagi boleh pada tu. Bukan isu itu. Yang saya nak maksudkan adalah fokus. Bukan isu kemampuan kita buat 3 benda dalam satu masa, tak. Tetapi maksud saya adalah kemampuan kita untuk fokus kepada mendengar Quran. Ini yang penting. Quran kata fastami'u lahu, dengar dengan teliti. Yang kedua, tuntutan kita ini apabila Quran dibaca adalah diam apabila Quran dibacakan. Wa ansitu, dan diamlah kamu apabila Al-Quran dibaca. Ulama-ulama tafsir kata ayat Al-A'raf 204 ni merujuk kepada dua situasi. Yang pertama, ketika salat berjamaah, iaitu salat jahriyah, salat yang dibaca secara jahar, seperti subuh, seperti 2 rakaat pertama maghrib dan 2 rakaat pertama isyak. Ini ialah salat jahriyah. Untuk salat fardu lah. Jadi salat jahriyah ni, imam baca Fatihah, makmum diam. Selepas itu barulah makmum membaca Al-Fatihah. Selepas imam merasakan makmum selesai Al-Fatihah, dia pun mula membaca surah. Ketika imam membaca surah, makmum diam. Itu makna idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengar dengan teliti, diamlah ketika Quran dibaca, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, Allah kata. Situasi yang kedua ialah ketika khutbah Jumaat. Ini kata para ulama tafsir lah. Yang pertama ketika salat berjamaah, yang kedua ketika khutbah. Maknanya ketika khatib menyampai khutbah, makmum ni diam dan dengar dengan teliti, barulah dia mendapat rahmat. Sebab itu majoriti ulama mewajibkan dengar khutbah Jumaat. Mewajibkan. Kecuali satu mazhab je, iaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak berpendapat wajib dengar khutbah ini, tetapi sunnah muakkadah, sunat muakkad, hadirin dan hadirat. Adapun 3 mazhab lain wajib. Maknanya haram kalau kita bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Haram kita melakukan perkara-perkara yang menafikan mendengar khutbah. Baik. Jadi kenapa saya kata dengar Quran dengan teliti mendatangkan faedah? Maknanya masuk Quran ke dalam hati kita ini. Kita tengok beberapa kisah yang saya nak nukilkan. Kisah yang pertama adalah yang berlaku kepada Jubair bin Mut'im. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jubair bin Mut'im ni satu hari dia kata, ketika itu dia belum beragama Islam. Ini Jubair bin Mut'im ketika itu beliau belum beragama Islam. Dia kata suatu hari pada waktu maghrib, aku lalu di kawasan Masjid Nabi SAW, iaitu Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika itu ialah waktu maghrib, Nabi sedang memimpin solat maghrib. Dan ketika itu aku mendengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda membaca surah At-Tur,
Maknanya tuan-tuan tengok, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika salat maghrib. Nabi kata waqtur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Nabi baca sampailah kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, sampai kepada ayat tersebut. Yang di luar ni ada siapa tadi? Jubair bin Mut'im namanya, Jubair bin Mut'im. Dia kata sebaik aku dengar Nabi baca ayat tersebut, iaitu am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Dia kata kada qalbi ay yatir. Dia kata hampir-hampir jantung aku ni nak terbang. Hampir-hampir jantung aku ni nak terbang. Tuan-tuan, kita kalau dengar ayat Quran, hati tu rasa nak tercabut. Maknanya betapa terkesan ayat tu kepada kita. Dia ni nak terbang, dia kata kada qalbi ay yatir. Ketika itu dia belum Islam lagi. Dia belum beragama Islam. Ayat tu sebenarnya Allah tanya kepada orang kafir, dan pada waktu itu dia kafir. Hadirin dan hadirat, Allah tanya am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Adakah mereka ni diciptakan tanpa pencipta? Ini soalan. Awak ni dicipta tak ada pencipta ke? Kedua, am humul khaliqun, atau adakah awak yang ciptakan diri awak sendiri? Jadi kedua-duanya adalah pilihan jawapan yang tidak tepat. Betul tak? Adakah kita dicipta tanpa pencipta? Tak. Adakah kita mencipta diri kita sendiri? Tak. Jadi maknanya ada pencipta, dan pencipta kita bukan kita. Habis itu siapa? Yang ni yang dijawab. Maknanya Allah pencipta kita. Hadirin dan hadirat. Jadi semenjak daripada itu, terkesan dia apabila didengarkan bacaan Quran. Dan tak lama selepas itu beliau memeluk Islam. Hadirin dan hadirat. Jadi di sini nampak bahawasanya daripada Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengari oleh telinga, masuk ke dalam hati, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ini kita kata masukkan Quran ke dalam hati kita ini dengan mendengar bacaan Al-Quran. Dan ini juga yang berlaku kepada satu sosok yang lebih mulia pun daripada Jubair bin Mut'im, iaitu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bahawasanya Umar bin Al-Khattab awalnya adalah antara musuh besar Islam dan musuh besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bukannya orang yang dikenali sebagai sahabat Nabi daripada kecil, main sama-sama, dewasa sama-sama, membesar sama-sama. Tidak, dia musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu hari Nabi pernah doa, Nabi kata Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kau muliakan Islam ini dengan salah seorang daripada dua Umar. Salah seorang daripada dua Umar. Yang pertama ialah Umar bin Khattab. Satu lagi ialah Abu Jahal. Hadirin dah hadirat. Abu Jahal atau Abu Lahab kalau saya tak silap. Abu Jahal kalau tak silap. Jadi Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Salah seorangnya ialah Umar bin Khattab. Tengok-tengok Allah mustajabkan yang Umar bin Khattab. Tapi sebelum, macam mana peristiwa dia memeluk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab? Kita tengok, kita kata satu hari dia keluar. Dia dah bersiap sedia untuk menyerang dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang-orang yang di sekeliling dia pada ketika itu yang melihat dia keluar, orang tanya dia, awak nak pergi mana? Aina turid? Kamu nak pergi mana? Dia kata, aku nak bunuh Muhammad. Orang tu kata, tak boleh. Kalau awak ambil tindakan kepada Muhammad, Bani Hashim tak akan berdiam diri. Mereka akan serang balik. Mereka tak akan tengok sahaja benda itu berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, awak nak pergi serang Muhammad, adik perempuan awak pun dah ikut Muhammad. Dia tak takut yang pertama tu. Nak serang, dia serang balik. Dia kata begitu. Tapi dia terkejut dengan yang kedua. Adik dia peluk Islam. Adik dia telah ikut agama Muhammad. Adik dia ni sebahagian kata Fatimah bintul Khattab, sebahagian lagi kata Fakhitah bintul Khattab. Tetapi ala kulli, adik perempuan dia memeluk Islam bersama dengan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Dan Sa'id bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang dijamin syurga yang kita dah sebut pada majlis kita sebelum ini. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talhah bin Ubaidillah,
Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdul Rahman bin Auf. Salah seorangnya Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid adalah suami kepada adik perempuan kepada Umar bin Al-Khattab. Maknanya dia adik ipar kepada Umar bin Al-Khattab. Dan ketika itu kedua mereka pasangan suami isteri telah memeluk Islam. Dan rupanya pada ketika itu mereka didatangi satu orang tuan guru untuk mengajar Quran di rumah mereka. Datang untuk belajar Quran. Bila sampai je Umar bin Al-Khattab ke rumah adiknya itu, Umar kata, mana dia? Quran. Waktu tu Quran belum di buku. Quran hanyalah bentuk lembaran-lembaran, halayan-halayan. Jadi bila diminta, adik dia tak bagi. Adik dia kata, hazal Quran. Dia kata, ini adalah Quran. Wal Quranu la yamassuhu illa tahir. Quran tak boleh dipegang kecuali orang yang suci sahaja, dia kata. Quran tak boleh dipegang kecuali oleh orang yang suci. Sebab itu dalam mazhab majoriti ulama, tak boleh kita memegang Quran tanpa wudu. Tak boleh kita memegang Quran tanpa wudu. Dan ini bukan semata mazhab Syafi'i, ini mazhab majoriti. Hadirin dah ada. Jadi Quran ni kalau nak pegang kena suci, begitu. Maknanya dalam keadaan ala taharah, berwudu. Dia ada beza. Macam sekarang saya tak pegang Quran dan saya sekarang ni contohnya tak ada wudu. Boleh tak saya baca Quran? Boleh, tak ada masalah. Yang ni tak ada ulama yang berbeza pun. Maknanya boleh kalau kita berhadas kecil, kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni wa turi sinin, boleh, tak ada masalah. Tapi isunya kalau Quran dipegang, macam ada Quran di sini, kita pegang Quran tu tanpa wudu, yang ni yang menjadi masalah. Ini diharamkan oleh majoriti ulama. Jadi berbalik kepada isu Umar tadi, adik dia kata ini Quran. Quran tak boleh dipegang melainkan orang yang suci. Kalau macam tu Umar kata bacakan. Orang pun bacalah. Bacalah beberapa bahagian ayat daripada awal surah apa? Surah Taha. Hadirin dah hadirat. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi apabila sambungan sampailah kepada ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sampai kepada ayat tu. Terjemahannya, sesungguhnya aku ini, kata Allah, adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, abdikan diri kamu kepadaku dan dirikan salat untuk mengingati aku. Ini Allah kata. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Bila sampai kepada ayat tersebut, hadirin dan hadirat, Sayyidina Umar pun dia terkesan dengan ayat tu. Terus dia pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi tidak keseorangan, ada beberapa sahabat yang bersama dengan Nabi dan mereka tahan Umar daripada terus melangkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Nabi kata, tak apa, dekatkan dia kepada aku. Dan ketika itu juga Umar mengisytiharkan keislamannya di hadapan Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu dia memeluk Islam. Sebenarnya dia masuk Islam ada kesan dengan Quran. Tapi adakah dia membaca Quran? Tak. Dia mendengar bacaan Al-Quran. Hadirin dah ada. Betapa Quran ni didengari sampai ke telinga, masuk ke telinga ini, masuk ke dalam hati. Hadirin dah hadirat. Dan bila dia masuk Quran tu ke dalam hati, dia masuk Islam. Hadirin dah hadirat. Ini penting Quran. Didengari saja, bukan tidak baca. Sebab tu bukannya membaca. Sebab tu kadang ada sebahagian kita ini, hadirin dah hadirat, dia kata Ramadan ni kami orang perempuan, dia kata tak boleh baca Quran, kata sebab uzur dan seumpama. Kita kata Quran bukan semata dapat fadilat melalui baca, dengar pun dapat fadilat. Tak ada halangan wanita haid untuk mendengar Quran. Tak pernah siapa larang. Boleh dia dengar Quran, hadirin dan hadirat. Jadi ketika itu dengar Quran, dapat banyak manfaat daripada pendengaran Quran. Dahulu pada zaman seorang ulama yang namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 600 Hijrah. Abdul Ghani Maqdisi ni, kalau tuan-tuan biasa dengar, kitab dia yang masyhur ialah kitab Umdatul Ahkam. Tuan-tuan biasa dengar Umdatul Ahkam. Itu dialah penulisnya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ataupun kitab Mukhtasar Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sirah Nabi wa ashabihi al-asharah, dan ringkasan 10 sahabat yang dijamin syurga. Ini kitab tu pun, hadirin dan hadirat, ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan saya telah menyelesaikan syarahan ke atas kitab tersebut menerusi beberapa
boleh kata beberapa puluh atau tidak ratus majlis di Baitul Salam, hadirin dan hadirat. Pengajian kitab mukhtasar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda yang 10. Ini yang telah dikhatamkan. Jadi Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dia satu hari dia dijemput menjadi tetamu kepada satu orang lelaki ni di kawasan Asbahan, dan menjadi tradisi salafus salih ialah kalau ikut Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia bukan dari kalangan salaf, cuma tradisi salaf dan para ulama yang datang kemudian untuk menjemput para ulama dan orang-orang salih datang ke rumah. Ini memang budaya dulu. Zaman Nabi pun dibuat. Kan para sahabat Nabi memang budaya mereka jemput Nabi datang rumah. Apa tujuan mereka jemput Nabi datang rumah? Banyak sebab. Antaranya mereka, Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, biasa kalau Nabi datang rumah orang, Nabi akan dirikan solat. Mereka nak tempat rumah mereka tu pernah didirikan solat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak Nabi pernah diri solat dalam rumah mereka. Dan satu lagi adalah tujuannya supaya mereka dapat menjamu makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tujuan tak lain tak bukan ialah barakah, hadirin dan hadirat, keberkatan. Jadi sebab itu mereka nak mendapat barakah apabila Nabi dirikan salat di rumah mereka, dan mereka nak dapat barakah bila mereka jamu makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak dapat kebaikan daripada Allah kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, disebutkan hadirin dan hadirat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kul illa min taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu makan melainkan makanan yang disediakan oleh orang yang bertakwa. Maknanya kita ni jangan makan melainkan makanan yang disediakan oleh orang yang bertakwa. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah makanan kamu yang kamu sediakan, yang kamu hidangkan tu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Maknanya kalau kita ni menghidang makan, menjamu makan, biarlah yang makan makanan yang kita masak, makan masakan yang kita sediakan adalah siapa? Orang yang bertakwa. Kalau kita ni nak membeli makanan ataupun nak memakan makanan, makanlah kita daripada makanan yang disediakan oleh orang yang bertakwa. Sebab itu beberapa tahun lepas ada viral lah seruan, gesaan, tak tahulah tuan-tuan ikuti atau tidak. Dia kata kalau kita nak membeli makanan di bazar Ramadan ni, jangan beli makanan daripada orang yang tak puasa. Contoh, jangan beli makanan daripada orang yang tak tutup aurat, jangan beli makanan daripada orang yang tak solat dan diketahui tidak solat. Dan ayat dia tu, saranan dia tu menjadi, orang kata viral lah, hadirin dan hadirat. Ramai orang yang setuju, ada orang yang tak setuju, macam tu. Yang tak setuju ni dia macam-macam lah alasan dia. Dia kata, mana awak tahu dia tak tutup aurat? Memanglah tak tutup aurat, memang kita tahulah, tak ada, kita nampak. Dan mana awak tahu dia tidak solat? Mana awak tahu dia tidak puasa? Macam-macam. Padahal ini sebenarnya ada sandaran. Ada sandarannya, itu kita ni jangan makan makanan kecuali daripada orang yang bertakwa. Sebab itu kita ni dalam bab hukum sebenarnya ada dua hukum. Iaitu yang pertama hukum fiqh, yang kedua ialah hukum wara', hadirin dan hadirat. Hukum fiqh, saya tanya kepada tuan-tuan, hukum fiqh, boleh ke tak boleh kita membeli makanan di bazar Ramadan daripada peniaga yang tak tutup aurat? Boleh ke tak boleh? Dari sudut fiqh, jawapannya boleh. Boleh jadi mufti insya-Allah. Dari sudut fiqh begitu, boleh, tak ada masalah membeli makanan daripada orang yang tidak tutup aurat. Sebab yang dia jual adalah benda halal. Dia jual popiah goreng, popiah basah, kopok ekor, ayam percik, ayam madu. Allah, apa pula hadirin hadirat. Jadi dia jual benda-benda yang halal, benda yang harus untuk kita makan, hadirin dan hadirat. Cuma isu dia tidak tutup aurat, isu dia tidak salat, isu lain lah. Itu dipanggil sebagai jihah munfakkah dalam ilmu fiqh, iaitu sudut yang berbeza, ataupun infikakul jihah, sudut yang berasingan. Tak apa, yang tu bab hukum fiqh. Tapi hukum wara', ini saya nak bahas hukum wara'. Hukum wara', kita tak membeli daripada orang yang kita tahu tidak menjaga agama, dari satu sudut.
Sebab riwayat ni lah, la ta'kul illa min taqi. Jangan makan melainkan makanan yang dihidang oleh orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu ulama-ulama sebahagian membahagikan fiqh ini kepada dua. Kita ada fiqh zahir. Fiqh zahir ni macam tadilah, hukum dia harus, hukum dia sah, hukum dia halal gitu. Tapi yang kedua ialah fiqh batin, fiqh dalaman ini, maknanya fiqh ruh. Hadirin dan hadirat, ini ulama-ulama yang mengetengahkan isu-isu ini adalah seperti Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini antara ulama-ulama yang menekankan tentang fiqh wara' ni, hadirin dan hadirat, ataupun fiqh batin. Baik, dari sudut hukum memang sah. Balik kepada isu Ibn Qudamah, minta maaf, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Satu hari dia dijemput menjadi tetamu. Dan apabila dia dijemput menjadi tetamu, sampailah masuk waktu solat. Zahirnya waktu tu ialah solat siang, sama ada zuhur atau asar. Yang lebih zahirnya solat zuhur. Bila masuk waktu, mereka pergi masjid lah. Sebab nak solat berjamaah di masjid. Dia jadi tetamu rumah orang tu. Tapi bila masuk waktu solat, dia pergi masjid. Bila nak masuk masjid, Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia tengok dekat luar masjid tu, di tengah-tengah panas tu, ada satu orang lelaki ni sedang berdiri tegak. Orang kata Abdul Ghani Al-Maqdisi tanyalah kepada tuan rumah tu, si fulan ni tak nak masuk masjid ke? Kenapa duduk tengah panas? Kemudian tuan rumah tu kata, fulan Syamsi, si fulan ni dia penyembah matahari. Syamsi ni maknanya penyembah matahari, daripada perkataan Syams. Syams tu kan matahari. Syamsi adalah penyembah matahari. Bila Abdul Ghani Al-Maqdisi dengar, dia kata sempit, dada dia sempit bila dia dengar ayat tu. Kemudian malam tu pun dia pergi ke masjid Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dan penyembah matahari tu dia sedang duduk berehat di tepi masjid tu. Orang kata kenapa duduk berehat? Yalah, kita kata dia menyembah matahari, malam mana ada matahari. Jadi dia berehat lah, hadirin dan hadirat. Jadi dia berehat, dan ketika itu Abdul Ghani Al-Maqdisi dia solat tahajud. Bila dia solat tahajud, solat tu dibaca dengan bacaan yang jahar, sehingga didengari oleh penyembah matahari yang duduk di luar. Esoknya penyembah matahari ni datang kepada rumah lelaki tempat Abdul Ghani Al-Maqdisi menjadi tetamu. Dia ketuk pintu, tuan rumah buka. Tuan rumah tanya, ada apa hajat? Dia kata, aku nak jumpa dengan tetamu kamu. Kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi keluar dan dia kata, awak ada apa hajat? Dia kata, aku nak memeluk Islam. Dia kata, aku nak peluk Islam. Kata, kenapa nak peluk Islam? Dia kata, lamma sami'tuka taqra'ul Quran. Semalam, dia kata, bila aku dengar kamu baca Quran, waqa'al Islam ala qalbi. Islam masuk ke dalam hati aku. Tuan-tuan nampak? Daripada telinga turun ke hati. Ini penurunan Quran ke dalam hati. Ini yang saya nak sampaikan pada petang. Biar Quran tu turun dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, menetap dalam hati kita, hadirin dan hadirat. Itu makna nuzul. Dia turun dan tetap. Jadi akhirnya dia memeluk Islam. Adakah kerana dia baca Quran? Tak, dia dengar Quran yang dibaca secara jahar. Sebab tu ulama-ulama kita kata, antara kelebihan solat berjamaah ialah kerana dalam sebahagian besar keadaan solat dibaca secara kuat. Maknanya bacaan Quran dibaca secara jahar. Jadi bila Quran dibaca secara jahar, sebenarnya jauh lagi banyak benefit, manfaat daripada Quran dibaca secara perlahan. Tetapi kena ikut situasi lah. Kena ikut situasi. Kalau orang tengah tidur nak baca Quran kuat-kuat, tak payahlah. Kalau orang tengah berehat, kita baca Quran kuat-kuat. Ada orang nak berehat lebih ramai daripada orang yang nak dengar kita baca Quran. Ini tak payah baca Quran kuat. Ikut kepada keadaan. Jadi kalau solat berjemaah memang perlulah. Solat subuh, solat maghrib memang kena baca secara jahar. Begitu. Dan ini juga yang berlaku, kita masih lagi dalam poin yang kedua. Ini juga yang berlaku kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kita biasa dengar nama Al-Fudail bin Iyad. Dia ni adalah salah seorang daripada kibar ulama, hadirin dan hadirat, kibar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang masyhur itu Syiarul A'lamin Nubala, dia menceritakan biografi ataupun tarjamah Al-Fudail bin Iyad. Dia kata Fudail bin Iyad ni pada awal usianya dia adalah seorang perompak jalanan.
Dia adalah seorang perompak jalanan. Perompak jalanan ni ataupun perbuatan merompak di jalan ini, dia adalah salah satu jenayah yang kalau ikut kepada hukum syariah dia kena hukum hudud, hadirin dan hadirat. Dia panggil sebagai al-hirabah, sebagai al-hirabah. Dia ni memang ada je, dia duduk di tengah-tengah hutan tu, tengah-tengah laluan pedagang-pedagang, orang nak berniaga, orang nak jual beli tu. Dia duduk, kemudian dia tahan. Dia tahan, dia rompak. Hadirin dan hadirat. Itu makna dia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai qati'ut tariq. Qati' at-tariq. Tiba-tiba dia punya turning point dalam hidup dia. Nak jadi takdir Allah, satu hari dia jatuh cinta, hadirin dan hadirat. Dia jatuh cinta dengan satu orang perempuan. Dia kata, aku suka kepada perempuan tu dan diikut wanita tu ke mana saja orang tu pergi, diikut. Sehinggalah akhirnya kawan tu sampai ke rumah dan dia tak nampak ada orang tu dah masuk rumah. Dia pergi panjat dinding rumah orang tu. Dia panjat sebab dia nak tengok apa dia orang tu buat kat dalam rumah. Punya orang kata, punya angau lah kata, punya asyik sungguh dia. Hadirin dah dalam cinta. Ni dululah, mana sebelum dia berubah. Hadirin dah hadirat. Dan ini pun menjadi satu bukti jelas betapa ramai orang yang awal usianya penuh dengan kegelapan, tapi tak semestinya gelap sehingga akhir hayat. Begitu. Jadi kita kena ingat, dah berapa ramai orang yang dalam awal hidupnya bagus, baik, tapi akhirnya sesat. Na'udzubillah min zalik wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, al-i'tibar yang diambil kira dalam kehidupan kita ni adalah kamalun nihayah. Al-i'tibaru bi kamalin nihayah, dengan penyudahan hidup yang sempurna, la binaqsil bidayah. Bukannya kekurangan, kelemahan pada awal kehidupan, tak. Yang diambil kira adalah yang hujung, bukan yang awal. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bil khawatim, amalan dikira berdasarkan penutup. Amalan dikira berdasarkan penutup. Jadi balik kepada Al-Fudail bin Iyad, ketika dia sedang melekat di dinding rumah orang tu, ketika itu dia terdengar satu suara orang membaca Quran. Hadirin dan hadirat, terdengar satu suara orang baca Quran. Dan orang tu baca ayat A'udzubillah minasyaitonirrajim, walau tara idh wuqifu ala, saya minta maaf, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah masanya untuk orang beriman khusyuk hatinya dengan zikrullah. Khusyuk tu tunduk. Maknanya belum sampaikah masanya untuk orang yang beriman tunduk hati dia dengan zikrullah. Jadi dia pun turun daripada dinding tu, daripada tembok tu dia turun, dan dia kata, bala ya Rabb wa qada'at, bahkan wahai Tuhan, sekarang telah sampai masanya. Semenjak daripada itu, hadirin dan hadirat, dia bertaubat kepada Allah. Dia terkesan, adakah dia baca Quran? Tak. Dia dengar Quran, hadirin dan hadirat. Dia dengar Quran, dia terkesan menyebab dia bertaubat, dan dia menjadi antara sebesar-besar wali Allah, hadirin dan hadirat. Disifatkan sebagai min kibari awliyaillah Al-Fudail bin Iyad. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi menyifatkan dia sebagai Syekhul Islam, hadirin dan hadirat. Tengok, sampai ke tahapan begitu. Jadi sebab itu kita nak Allah Ta'ala rezekikan kita ni, bila dengar Quran ni, maknanya masuk dalam hati kita dan memberi kesan ke dalam hati kita. Yang kedua, selain daripada baca Quran yang pertama tadi, yang kedua ialah mendengar Quran. Allah kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Quran ini ala jabal, kepada bukit, la ra'aitahu, kau akan mendapati, khashi'an, bukit itu akan tunduk, mutasaddian, dan dia akan rasa pecah. Tengok, dia boleh sampai ke tahap pecah, hadirin dan hadirat, min khasyatillah, sebab takut kepada Allah. Itu kalau bukit. Bukit ni daripada apa, tuan-tuan? Daripada batu. Hati kita keras lagi kepada batu. Dah kenapa tak ada kesan bila Quran dibaca? Bila kita baca Quran, bila kita dengar Quran, kenapa tak ada rasa kesan takut? Begitu, hadirin dan hadirat. Ini. Adakah itu petanda isyarat hati kita ni keras benar daripada batu, hadirin dan hadirat? Jadi begitu. Yang kedua ni mendengar Quran. Baik. Yang ketiga,
Yang ketiga ialah tadabbur Quran. Yang ketiga ialah tadabbur Al-Quran. Tadabbur adalah kita membaca Al-Quran ini berserta kefahaman. Itu makna tadabbur. Baca berserta faham dan baca berserta penghayatan. Dan inilah tujuan utama Quran diturunkan. Quran diturunkan untuk tadabbur, dihayati, hadirin dan hadirat. Difahami isi kandungannya, dihayati maknanya, hadirin dan hadirat. Sebab itu di banyak tempat Allah bangkitkan persoalan, kenapakah mereka tidak tadabbur Quran? Banyak tempat Allah kata begitu. Allah kata afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau tadabbur Quran, ataupun adakah hati mereka itu telah terkunci? Maknanya orang yang tidak tadabbur Quran ini, hati dia terkunci mati, hadirin dan hadirat. Maknanya orang yang tadabbur Quran, hati dia lapang. Orang nak tanya, ustaz, macam mana nak lapang hati, nak lapang hati? Jawapannya, tadabbur Quran, hadirin dan hadirat. Tadabbur Quran maknanya baca dan renung dan hayati dan memahami isi kandungan. Itulah dia tadabbur. Tetapi tadabbur ni tidak, mestilah dengan bimbingan guru, hadirin dan hadirat. Mestilah dengan bimbingan para ulama. Kerana kalau dia faham sendiri-sendiri Quran, boleh jadi kepahaman itu betul, tetapi ada kebarangkalian kepahaman itu salah. Betul tak? Manusia ni boleh jadi betul apa yang dia tadabbur tu, boleh jadi dia faham sebab dia pun mungkin ada ilmu-ilmu sedikit, tapi boleh jadi salah. Ada orang tadabbur Quran, tiba-tiba dia buat satu kenyataan. Dia kata saya adalah Nabi umat Melayu, dia kata. Ini adakah ketadabbur yang betul? Kita kata tak betul. Dia kata saya adalah Rasul Melayu. Adakah itu tadabbur yang betul? Kita kata Pak Ji yang kata. Kenapa Pak Ji kata Pak Ji ni Rasul Melayu? Kata Quran sebut. Dia kata Quran kata. Dia kata Quran kata apa? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat tu seorang rasul. Dia kata sayalah rasul bagi umat Melayu. Dia kata begitu. Dia guna ayat Quran tapi kepahaman salah. Itu kita kata tadabbur ni kena ada bimbingan dia. Sekali lagi dia guna surah Yasin ayat ketiga. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu sebahagian dari kalangan rasul. Kamu tu saya lah, dia kata. Ayat Quran dah betul, kefahaman tidak betul. Sebab itu guru saya selalu sebut, Quran tu suci, tapi kepahaman kita terhadap Quran belum tentu suci lagi. Jadi sebab itu perlu kepada bimbingan para ulama, hadirin dan hadirat. Jadi kita kata tadabbur ni tak dapat tidak, dia mesti ada bimbingan, begitu. Jadi tadabbur ni dia baca berserta penghayatan, dia baca berserta kefahaman. Maksudnya bila dia baca ayat Quran, dia dapat kefahaman. Kalau kita tengok para ulama yang tadabbur Quran ni, dia boleh keluarkan pandangan-pandangan yang bernas, pandangan-pandangan yang mungkin kita nampak luar biasa, tapi hakikatnya pandangan tu tepat. Contoh, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah. Hasan Basri ni kita tahulah, dia adalah min kibarit tabi'in, antara ulama tabi'in yang kibar. Satu hari ada seorang lelaki bertanya kepada dia, wahai Hasan, aku ni ada masalah. Dia kata lama dah nikah tapi tak ada rezeki ke anak. Kemudian Hasan Basri kata, hendaklah kamu memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Datang lelaki yang kedua mengadu masalah. Dia kata kawasan aku lama dah hujan tak turun, kemarau panjang. Jadi apakah solusinya? Hasan Basri kata istighfar. Dan yang ketiga dia kata, wahai Hasan Al-Basri, aku seorang lelaki yang susah, seorang yang miskin. Apakah solusinya? Dia kata banyakkan istighfar. Jadi orang yang bersama dengan Hasan Basri, mereka rasa terkejut. Macam mana ada tiga lelaki yang berbeza mengadu berkenaan tiga permasalahan yang berbeza, tapi jawapan tu jawapan yang sama. Istighfar, istighfar, istighfar. Kemudian Hasan Basri dijawab. Dia kata ini bukan jawapan aku, dia kata. Ini jawapan Allah dalam Quran. Dia kata gitu. Tengok ini kesan tadabbur. Dia kata ini jawapan Allah dalam Quran.
Dia kata, bukankah Allah sebut di dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kata menerusi lisan Nabi Nuh alaihi salam, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, dia Maha Pengampun. Kesan daripada istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, dia akan turunkan hujan lebat kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwal, dia akan tambahkan harta kamu. Wa banin, dan dia akan tambah anak pinak kamu. Jadi ini kesan. Maknanya jawab tak soalan 3 lelaki, jawab. Tapi ini adalah jawapan dari sudut orang kata kalau nak kira jawapan minta hujan turun. Kalau jawapan saintis mungkin lain. Nak minta rezeki anak, jawapan doktor mungkin lain. Nak minta orang miskin tak ada duit, nak penyelesaian, jawapan businessman mungkin lain. Tapi ni jawapan ulama. Ulama mesti jawapan ikut Quran. Hadirin dan hadirat, kalau businessman nak bagi pandangan dia, kita kena niaga lah nak keluar daripada kemiskinan. Kalau orang doktor, dia nak bagi pandangan, tuan puan kena buat IVF lah contoh nak dapat anak, dia kata begitu. Ini pandangan dia, tapi agamawan dia sumber rujukan dia Quran. Jadi dia bagi pandangan apa yang dia faham daripada tadabbur Quran. Dia kata istighfar, astagfirullah. Allah bukan semata bagi rezeki anak, Allah turunkan hujan, Allah tambahkan harta. Hadirin dan hadirat, jadi ini kesan tadabbur. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i, dia baca daripada surah Al-Masad, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kalimah wa imra'atuhu tu ada 3 orang kata perkataan. Terjemahannya dan isterinya. Allah cerita tentang Abu Lahab, kemudian Allah cerita tentang isteri Abu Lahab, wa imra'atuhu, dan isterinya. Daripada kalimah wa imra'atuhu, Imam Syafi'i dia keluarkan satu hukum fiqh. Dia kata ayat ni menjadi dalil yang menunjukkan bahawasanya pernikahan orang kafir sesama mereka adalah sah di sisi Allah. Pernikahan orang kafir sesama mereka adalah sah di sisi Allah. Sebab Allah cerita tentang Abu Lahab. Abu Lahab kafir ke Islam? Dia orang kafir walaupun dia ponakan Nabi, walaupun dia bapa saudara Nabi. Tabbat yada abi lahab, Allah kata binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kemudian Allah ceritakan tentang satu orang perempuan, dan Allah kata perempuan ni adalah isteri kepada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab suami, kawan ni isteri, mereka adalah pasangan suami isteri. Siapa yang kata mereka pasangan suami isteri? Allah. Jadi Allah mengiktiraf pernikahan mereka sah. Jadi kalau kedua-dua mereka kata kedua-dua pasangan yang bukan Islam memeluk agama Islam, adakah mereka perlu perbaharui akad nikah? Tak perlu. Itulah pandangan mazhab Syafi'i. Tidak perlu perbaharui akad nikah bagi pasangan yang bukan Islam, kedua-duanya memeluk Islam. Dan kalau dalam pernikahan tersebut mereka direzekikan dengan beberapa orang anak, adakah anak tu sah taraf ke tak sah taraf? Dia kira sah taraf. Nampak dia punya kepahaman. Ni tadabbur. Orang kita kadang wa imra'atuhu hammalatal hatab, tanya terjemahan pun tak tahu. Ini bukan terjemahan, dia boleh keluar hukum. Ini kesan tadabbur. Hadirin dan hadirat, ini cara kita nak masukkan Quran ke dalam. Seorang yang baca Quran tadabbur ni, dia akan lebih tersentuh. Kita akan lebih nampak besarnya kebenaran Allah ni. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Baik, selesai yang ketiga. Saya ada 2 lagi, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan sempatlah. Yang keempat, masa kita pun dah terhad. Saya boleh sikit kot. Boleh sikit kot. Tuan-tuan nak habis awal pun bukan belum masuk waktu lagi, bukan boleh makan lagi. Dia tunggu sekejap. Okey, jadi kita kata yang keempat ialah cara kita nak masukkan Quran ini ke dalam hati kita ialah dengan kita menghafal Quran. Hafal Quran. Hafal Quran dia tidak sama dengan baca, tetapi kalau nak hafal sila kena baca, betul tak? Okey. Hafal Quran. Hafal Quran ni maknanya macam sekarang kita ni Quran tak ada depan mata, tapi bila-bila kalau orang tanya kita boleh recall. Itu makna orang yang hafal Quran. Ataupun dia baca dalam solat, tak perlu melihat kepada mushaf Quran sekalipun, dia boleh baca dengan begitu lancar. Ini namanya hifzus sudur. Hifzus sudur ni maknanya hafalan dada, hadirin dah. Hafalan dalam hati.
Hafalan dada tu maknanya hafalan dalam hati. Jadi orang yang menghafal Quran ni, kita akan tengok, ialah dia ada barakah dia lah. Dia ada keberkatan Quran. Yang kita katakan tadi ialah Quran ni dia banyak tujuan Quran diturunkan, hadirin dan hadirat. Yang latest sekali tadi saya sebut tadabbur. Allah kata di dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ni adalah sebuah kitab yang kami turunkan ia kepada kamu, kitab yang mubarak, yang diberkati. Barakah Quran ni bukan semata baca, bukan semata dengar, bukan semata tadabbur. Turut diperolehi barakah tu kepada apa? Kepada orang yang menghafal Quran, kepada orang yang menghafal Quran. Sebab tu kita akan tengok orang yang hafal Quran ini, kehidupan dia berbeza dengan kehidupan orang yang lain. Tuan-tuan tengoklah ulama-ulama kita lah yang hafiz Quran. Hadirin dan hadirat, kita tengok kadang-kadang dia rezeki dia murah. Kadang-kadang kita tengok begitu. Saya tak perlu ceritalah, kadang tuan-tuan tengok di Malaysia pun ada hafiz Quran. Macam mana golongan-golongan yang hafal Quran ni Allah muliakan. Hadirin dan hadirat, sebab tu saya dulu pernah tulis di Facebook saya, ahli Quran ni Allah muliakan dia pada 3 tempat. Yang pertama, di dunia Allah muliakan. Yang kedua, dalam kubur. Yang ketiga, di akhirat. Macam mana kita tengok ahli Quran dimuliakan semasa dunia, semasa hayat dunia? Tuan-tuan tengok pemilihan imam. Pilih imam, kita nak pilih imam ni, kita akan nilai ikut apa kriteria penilaiannya. Yang paling kaya ke? Siapa yang paling kaya kena jadi imam? Gitu. Tak? Yang paling kacak? Tidak. Hadirin dan hadirat, bukan kita cek dulu jemaah lelaki siapa paling handsome. Yang paling handsome sila jadi imam. Gitu. Ataupun yang paling, orang kata apa? Yang paling sadu. Tak. Mana yang paling sadu-sadu tu kita mana kita kata tak jadi imam. Tak, kita tak kata begitu. Tapi Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam kepada sesuatu kaum yang paling aqra' tentang Quran. Aqra' tentang Quran ni ulama kita ada 2 tafsiran. Yang pertama, yang paling banyak hafal Quran dia jadi imam. Yang kedua, aqra' di situ adalah yang paling faham tentang Quran. Maknanya boleh jadi dia tak hafal, tapi dia paling alim tentang Quran. Ramai je ulama yang tidak hafal Quran, tapi dia apa je maksud Quran, kefahaman Quran semua dia tahu. Sebab dia alim. Hadirin dan hadirat. Jadi aqra'uhum li kitabillah. Jadi bila dia letak di depan, itulah orang muliakan dia. Ini hafiz Quran. Hadirin dan hadirat. Jadi kita tengok sepanjang Ramadan ni, tengok pergi ke tarawih apa semua, orang muliakan hafiz Quran. Begitu. Jadi macam saya pergi ke masjid wilayah Persekutuan, hadirin dan hadirat, imam daripada Mesir, Syekh Abdul Rahman Dusuki, hafizahullah wa ra'ah. Memang baca Quran sepanjang Ramadan ni dah berapa tahun dah lah. 3-4 tahun dah saya rasa. Dia jalan jadi imam 30 hari. Khatam Quran sampai habis, hadirin dan hadirat, sepanjang Ramadan. Tapi itu cara Allah muliakan seseorang yang hafal Quran. Jadi kita pun kalau nak mendapat juzuk daripada barakah Quran ini, hafal Quran, hadirin dan hadirat. Dah orang kata, ustaz, dah umur dah macam ni, boleh hafal lagi ke? Kata boleh, hadirin dan hadirat. Usaha. Dia bukan syarat nak hafal Quran ni kena umur 5 tahun. Tak, bukan syarat begitu. 50 tahun pun boleh hafal Quran lagi. Yang penting ada mujahadah. Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah kerana kami akan mudahkan jalan kami kepada dia. Jadi kita kena ada mujahadah, hadirin dan hadirat. Ramai ulama yang hafal Quran ketika usia lewat. Ramai juga. Dia tidak semua hafal pada usia awal. Ada yang hafal lewat. Ada yang menuntut ilmu pun lambat. Jadi banyak. Tapi mujahadah. Kalau tidak mujahadah ni, orang kita beralasan. Dia kata, ustaz, saya suka makan Maggi, susah kot nak hafal Quran. Ada je alasan dia, kira salahkan Maggi pula. Kita yang malah hafal, salah Maggi buat apa? Jadi sebab itu kadang-kadang hadirin dan hadirat, banyak alasan tak memberi bantuan apa-apa kepada kita dan tak mendatang kebaikan kepada kita. Yang penting banyak usaha dan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah rezeki kita ini hafal Quran. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, yang kelima ialah kita mengamalkan Quran dalam kehidupan. Amalkan Quran dalam kehidupan. Amalkan Quran dalam kehidupan ini dari sudut apa sahaja yang Quran suruh kita buat. Apa sahaja Quran larang kita tinggal. Apa yang Quran halal kita halal. Apa yang Quran haramkan kita haramkan. Begitu.
Kepahaman kita begitu. Saya ambil contoh mudah. Quran kata wa aqimus salah, dirikan salat. Kita pun tunaikan salat. Sebenarnya tunaikan salat tu sebab kita ni Quran suruh. Maknanya Quran kalam Allah. Allah kata dalam Quran aqimus salah. Jadi kita pun sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami solat. Allah kata wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kami dengar, kami taat, kami tunaikan zakat. Allah kata warka'u ma'ar raki'in, salatlah kamu bersama dengan orang yang salat. Itu salatlah secara berjamaah, kami pun salat. Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang beriman diwajibkan ke atas kamu puasa. Kita pun berpuasa, kita amalkan puasa. Allah kata apa lagi? Berkaitan dengan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadat haji dan umrah kerana Allah. Kita pun amalkan, kita pergi haji, kita pergi umrah. Jadi maknanya amal, hadirin dan hadirat. Jadi bila kita amalkan intipati Quran, isi kandungan Quran ini, itu dari sudut buat apa yang disuruh. Tapi yang larang, contohnya Allah kata wala taqrabuz zina, jangan dekat dengan zina. Maka kita tinggalkan zina adalah kita beramal dengan Quran. Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Jauhilah arak, judi, sembah berhala, tenung nasib. Semua ni adalah najis daripada kerja buat syaitan. Jauhilah. Maka kita pun jauhilah. Kita tak dekat pun dengan arak. Dekat pun tak, minum pun tak lagi. Nampak tak begitu? Jadi kita amal dengan Quran dari sudut itu. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan kedua mereka sebagai balasan, sebagai hukuman terhadap apa yang mereka lakukan daripada Allah. Jadi kita tak mencuri sebab Quran larang kita mencuri. Itulah amalan kita dengan Quran. Jadi semua kelima-lima perkara ini, yang pertama baca, yang kedua dengar dengan teliti, yang ketiga tadabbur, yang keempat hafal, yang kelima amal. Semuanya memasukkan Quran, menetapkan Quran dalam jantung hati kita, hadirin dan hadirat. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Quran dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Quran sepanjang Ramadan yang masih berbaki ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.